Perlembagaan merupakan suatu undang-undang tertinggi yang menjadi sumber kepada undang-undang lain dan juga menjadi sumber rujukan dalam membuat dan melaksanakan polisi. Perlembagaan menjadi penanda aras kepada pembentukan sistem pentadbiran negara yang kursus dan sekaligus merupakan lambang kedaulatan bagi negara kita. Perlembagaan persekutuan turut menjadi asas kenegaraan Malaysia seperti agama, bagi negara, kumpulan dan institusi-institusi yang mempunyai silsilah sejarah, contohnya institusi beraja yang terdapat dalam negara kita. Badan Kehakiman di Malaysia berasal daripada Piagam tahun 1807 yang dipanggil sebagai Piagam Keadilan pertama yang memberikan hak kepada Syarikat Hindia Timur Inggeris untuk mengadakan Mahkamah Keadilan di penempatan Pulau Pinang. Sebelum pembentukan Malaysia pada tahun 1963, terdapat 3 Mahkamah Agung dalam Commonwealth Asia Tenggara iaitu Mahkamah Agung Persekutuan Tanah Melayu, Mahkamah Agung Singapura dan Mahkamah Agung Sarawak, Borneo Utara dan Brunei. Setiap Mahkamah Agung yang terbahagi kepada Mahkamah Tinggi dan Mahkamah Rayuan akan diketuai oleh Ketua Hakim Negara. Kini, mahkamah tertinggi di Malaysia ialah Mahkamah Persekutuan yang mana mahkamah ini boleh membicarakan semua rayuan kes sivil yang diputuskan oleh Mahkamah Rayuan jika Mahkamah Persekutuan memberikan kebenaran untuk membuat keputusan. Mahkamah ini juga membicarakan rayuan-rayuan kes jenayah daripada Mahkamah Rayuan yang berkaitan dengan kes yang dibicarakan oleh Mahkamah Tinggi dalam bidang kuasa utamanya iaitu kes-kes yang bukan dirayu berdasarkan keputusan-keputusan Mahkamah Bawahan. Wajar saja jika Badan Kehakiman Negara kita diketuai oleh Yang di-Pertuan Agong, Ketua Kehakiman pula diketuai oleh Ketua Hakim Negara ataupun Ketua Hakim Mahkamah Persekutuan iaitu Tun Tunku Maimun Tuan Mat, dan tidak lupa juga Peguam Negara yang bertanggungjawab dalam semua hal kehakiman dan undang-undang. Syarat kelayakan menjadi hakim. Yang pertama ialah warga negara Malaysia. Berdasarkan perkara 123 Perlembagaan Persekutuan, sebelum pelantikan seorang hakim, seseorang itu mestilah mempunyai kerakyatan sebagai rakyat Malaysia atau warga negara Malaysia. Rakyat negara lain adalah dilarang untuk memohon jawatan sebagai seorang hakim. Yang kedua, mempunyai pengalaman. Seorang hakim mestilah pernah menjadi seorang peguam yang menjalankan amalan guaman atau seorang pegawai dari Perkhidmatan Kehakiman dan Perundangan Persekutuan dan Negeri atau mana-mana salah satu daripadanya selama tempoh 10 tahun perlantikan. Hal ini yang demikian kerana seorang hakim Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi memerlukan pengalaman dan ilmu yang luas untuk menjawat jawatan yang tertinggi agar prosedur mahkamah dapat dijalankan dengan lancar. Struktur Badan Kehakiman. Struktur Badan Kehakiman di Malaysia boleh dibahagikan kepada 2 bahagian iaitu Mahkamah Atasan atau Tinggi dan Mahkamah Rendah. Bahagian mahkamah yang tertinggi adalah Mahkamah Persekutuan, lalu diikuti dengan Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi Malaysia dan juga Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Manakala bagi Mahkamah Rendah terdiri daripada Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Magistrate. Selain daripada 2 mahkamah ini, turut terdapat mahkamah lain yang dikenali sebagai mahkamah khas. Mahkamah ini telah ditubuhkan oleh Perlembagaan Persekutuan pada 20 Mac 1993, di mana ia mempunyai satu bidang kuasa yang membicarakan tindakan sivil atau jenayah. Perbicaraan ini hanya dimulakan oleh Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong atau Raja-Raja Melayu yang lain. Seterusnya, tempoh jawatan dan saraan hakim. Seorang hakim Mahkamah Persekutuan hendaklah memegang jawatan sehingga dia mencapai umur 66 tahun. Pada bila-bila masa sahaja, beliau boleh meletakkan jawatannya melalui surat yang ditandatanganinya sendiri dan ditujukan kepada Yang di-Pertuan Agong tetapi tidak boleh dipecat. Seterusnya, tribunal yang dilantik di bawah pasal dalam kurungan 3 hendaklah terdiri daripada tidak kurang daripada 5 orang yang memegang atau pernah memegang jawatan sebagai hakim. Yang di-Pertuan Agong boleh atas syur Perdana Menteri menggantung seseorang hakim Mahkamah Persekutuan daripada menjalankan fungsinya. Parlimen hendaklah melalui undang-undang membuat peruntukan bagi saraan hakim Mahkamah Persekutuan dan saraan yang diperuntukkan sedemikian hendaklah dipertanggungan pada kumpulan wang yang disatukan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nabila binti Zainuddin dan saya akan membentangkan fungsi-fungsi Badan Kehakiman di Malaysia. Badan Kehakiman adalah badan yang bertanggungjawab dalam mentafsirkan dan melaksanakan undang-undang serta membentangkan perlembagaan persekutuan. Berikut adalah beberapa fungsi dan peranan penting Badan Kehakiman di negara kita. Yang pertama, memelihara kebebasan kehakiman. Badan Kehakiman berfungsi untuk memastikan kebebasan kehakiman terpelihara dalam mentafsir undang-undang yang diluluskan oleh Badan Perundangan. Kebebasan ini bergantung pada status mahkamah yang terdiri daripada mahkamah atasan dan mahkamah bawahan serta mahkamah khas. Yang kedua, mengadili pertikaian. Badan Kehakiman memainkan peranan penting dalam mengadili pertikaian antara pemerintah dengan rakyat atau antara sesama rakyat. Ia menjadi tempat penyelesaian sengketa yang adil dan neutral. Yang ketiga, menentukan kesahihan undang-undang dan tindakan. Badan Kehakiman memiliki kuasa untuk mengisytiharkan sama ada undang-undang atau tindakan tertentu adalah sah atau tidak sah. Ia memainkan peranan penting dalam menjaga keadilan dan kesamaan dalam sistem perundangan. Yang seterusnya ialah menyemak undang-undang. Badan Kehakiman berfungsi untuk menyemak undang-undang yang diluluskan oleh Dewan Undangan Negeri, DUN dan Parlimen. Ia memastikan bahawa undang-undang tersebut sesuai dengan perlembagaan dan prinsip-prinsip keadilan. Yang terakhir ialah melindungi hak asasi manusia. Salah satu fungsi penting Badan Kehakiman adalah melindungi hak-hak asasi manusia daripada pencerobohan pihak eksekutif, individu atau pihak tertentu. Ia memastikan keadilan, kesesamaan dan penghormatan antara hak-hak asasi manusia di negara kita. Melalui peranan-peranan ini, Badan Kehakiman memainkan peranan yang penting dalam menjaga keadilan, menjunjung tinggi undang-undang dan memastikan kebebasan kehakiman di negara kita. Jenis-jenis mahkamah di Malaysia. Mahkamah Atasan. Mahkamah Atasan terbahagi kepada 3 iaitu Mahkamah Persekutuan, Mahkamah Rayuan dan Mahkamah Tinggi. Mahkamah Persekutuan akan mendengar dan menentukan kes-kes jenayah dan sivil terhadap keputusan Mahkamah Rayuan. Mahkamah Rayuan pula menentukan rayuan daripada Mahkamah Tinggi dan mana-mana bidang kuasa lain yang dibenarkan di bawah Undang-Undang Persekutuan serta keputusan mahkamah ini boleh dirayu ke Mahkamah Persekutuan. Mahkamah Tinggi juga terbahagi kepada 2 iaitu Mahkamah Tinggi Malaya dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Mahkamah Tinggi Malaysia mendengar kes-kes dan pertikaian yang berlaku dalam bidang kuasa semenanjung. Manakala Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak mendengar kes-kes dan pertikaian yang berlaku dalam bidang kuasanya di Sabah dan Sarawak sahaja, seperti bidang kuasa jenayah asal, bidang kuasa sivil asal dan bidang kuasa rayuan. Seterusnya, Mahkamah Bawahan. Mahkamah Bawahan ini terbahagi kepada 2 iaitu Mahkamah Seksyen dan Mahkamah Magistrate. Mahkamah Seksyen boleh mendengar kes sivil di mana jumlah tuntutannya tidak melebihi RM100,000 dan boleh mendengar semua kes jenayah kecuali kes-kes yang disabitkan dengan kesalahan boleh dijatuhkan hukuman mati. Mahkamah Magistrate terbahagi kepada 2 kelas. Kelas pertama di mana mahkamah boleh mendengar kes-kes sivil di mana jumlah tuntutannya tidak melebihi RM100,000 dan boleh mendengar kes jenayah dengan tempoh penjaranya tidak melebihi daripada 10 tahun dan tidak dibolehkan beberapa perkara. Kelas kedua ini adalah di mana boleh mendengar kes hukuman denda sahaja serta boleh mendengar kes tempoh penjara yang tidak lebih daripada 12 bulan. Yang terakhir adalah Mahkamah Khas. Mahkamah Khas ini ditubuhkan untuk menentukan kes sivil atau jenayah yang dibawa oleh atau terhadap YDPA atau raja-raja di dalam kapasiti peribadi mereka. Kebenaran peguam negara diperlukan untuk membawa tindakan sedemikian. Terdapat 6 jenis Mahkamah Khas. Yang pertama adalah Mahkamah Khas bagi raja-raja, di mana dia membicarakan kesalahan yang di-Pertuan Agong dan Sultan dalam kes sivil dan jenayah yang dilakukan dalam persekutuan. Tindakan akan dikenakan terhadap YDPA atau Sultan setelah mendapat keizinan peguam negara. Mahkamah Khas yang kedua adalah Mahkamah Syariah, di mana Mahkamah Syariah untuk mengadili umat Islam serta membicarakan kes sivil dan jenayah. Antara contoh kes sivil iaitu nafkah dan tanggungan perkahwinan, penceraian, wasiat, wakaf, pembagian harta dan sebagainya. Mahkamah Syariah Rayuan berperanan mendengar rayuan dari Mahkamah Tinggi Syariah.
Mahkamah khas yang ketiga adalah Mahkamah Kanak-Kanak, di mana Mahkamah Kanak-Kanak ini akan dibicarakan di Mahkamah Magistrate. Perbicaraan ini akan diadakan secara tertutup. Anggota panel penasihat dilantik oleh Menteri Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat. Ianya juga berkuasa membebaskan kanak-kanak dengan ikat jamin sementara menunggu perbicaraan. Mahkamah khas yang keempat adalah Mahkamah Tentera, di mana Mahkamah Tentera ini membicarakan anggota tentera atas kesalahan dalam perkhidmatan tentera sahaja. Ianya membicarakan tentera yang melanggar peraturan dalam kem tentera. Staf sarjan dan ke atas dibicarakan di Mahkamah Tinggi Tentera, dan pangkat yang lebih rendah akan dibicarakan di Mahkamah Rendah Tentera. Mahkamah khas yang kelima adalah Mahkamah Buruh, di mana Akta Buruh 1955, Mahkamah Buruh hanya membicarakan hal-hal bagi pekerja yang pendapatannya tidak lebih RM1,000. Mahkamah Buruh mengadili pertelingkahan antara pekerja dan majikannya. Mahkamah khas yang keenam adalah Mahkamah Bumi Putera, di mana Mahkamah Bumi Putera berkuasa untuk membicarakan kes kesalahan melanggar undang-undang adat dan pihak-pihak yang terbabit adalah Bumi Putera. Contohnya tentang perkahwinan, harta pusaka dan tanah. Kes pelanggaran Undang-Undang Adat Sarawak oleh seorang atau sekumpulan Bumi Putera. Kes pelanggaran Undang-Undang Adat Melayu bukan Islam. Dan kes-kes ini diberi kuasa oleh undang-undang bertulis kepada Mahkamah Bumi Putera. Seterusnya, antara isu yang berbangkit dalam badan kehakiman ini ialah yang pertama, isu Perlembagaan Persekutuan 1988, di mana isu ini merupakan salah satu konflik antara badan eksekutif dan juga badan kehakiman yang memberi kesan kepada bidang kuasa kehakiman tersebut. Dalam pada itu, penguasaan Perdana Menteri selaku mewakili badan eksekutif telah dilihat cuba untuk mengawal dan menghakis bidang kuasa kehakiman, terutamanya berkaitan kebebasan hakim dalam membuat keputusan mahkamah. Sebagai contoh, kebebasan hakim dalam menyuarakan pandangan dan pendapat telah disekat melalui pindaan perlembagaan dan peranan kehakiman pada tahun 1989. Selain itu, susulan daripada isu Perlembagaan Persekutuan ini juga isu penyingkiran Tun Saleh Abbas, di mana pada 25 Mei 1988 Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad telah mengutuskan surat kepada YDPA untuk menyatakan kelakuan Tun Saleh Abbas dan faktor keupayaan beliau faktor keupayaan fizikal beliau tidak lagi berupaya untuk menjalankan tugas dan fungsi beliau selaku Ketua Hakim Negara dengan sewajarnya. Dan menurut Tun Saleh Abbas itu sendiri, krisis ini berlaku disebabkan beberapa faktor yang bermula apabila badan kehakiman menuntut kebebasan serta menuntut agar pihak eksekutif tidak campur tangan dalam isu kehakiman serta berhenti mengkritik badan kehakiman tersebut. Selain itu, kandungan surat yang dibuat oleh Perdana Menteri kepada YDPA menjelaskan bahawa pelantikan tribunal dibuat di bawah Perkara 125/3 dan penggantungan diarahkan di bawah Perkara 125/5 Perlembagaan Persekutuan. Seterusnya, isu penyingkiran Mahkamah Agung. Pada 12 Ogos 1988, Tribunal kedua yang ditubuhkan mengikut Perkara 125/3 dan juga /4 dalam Perlembagaan Persekutuan, di mana tribunal dibuat adalah untuk menyiasat
dan mengemukakan laporan kepada YDPA mengenai beberapa tuduhan terhadap Hakim Mahkamah Agung pada ketika itu, termasuklah Tan Sri Wan Sulaiman, Dato' Jose, Tan Sri Dato' Haji Muhammad, dan Tan Sri Dato' Sri Yusuf Abdul Qadir, serta Tan Sri Dato' Wan Hamzah bin Haji Muhammad Saleh, di mana Hakim Mahkamah Agung ini telah dipecat dan Hamid Omar telah mencadangkan kepada YDPA untuk memecat kelima hakim Mahkamah Agung atas alasan salah laku guna kuasa kehakiman kerana membenarkan perintah yang bertarikh 2 Julai. Cadangan ini diterima pada hari yang sama oleh YDPA serta baginda mengarahkan penubuhan Tribunal Kedua untuk penggantungan hakim ini berkuat kuasa pada 6 Julai 1988. Akhir sekali, saya akan memberi kesimpulan untuk tajuk kami ini. Secara ringkasnya, Badan Kehakiman ini bertanggung jawab dalam mengagungkan dan mempertahankan perlembagaan. Bukan itu sahaja, Badan Kehakiman juga berperanan dalam mentafsir dan melaksanakan undang-undang negara. Oleh itu, kita sebagai rakyat yang hidup dalam negara yang mengamalkan demokrasi haruslah sentiasa menghormati, bertenang dan menerima keputusan yang telah dibuat oleh mahkamah dalam negara kita dan tidak membuat penilaian mengikut perspektif sendiri, kerana setiap keputusan yang diberikan oleh mahkamah selaras dengan undang-undang negara yang telah digubal dan tidak melanggar undang-undang yang telah termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan. Tanggungjawab kita sebagai rakyat hendaklah sentiasa peka dan faham tentang tugas-tugas Badan Kehakiman agar tidak menuduh atau mempersoalkan sesuatu keputusan yang diambil oleh Badan Kehakiman. Bagi menutup pembentangan kami sertakan beberapa rujukan yang kami gunakan untuk membuat esei kami. Sekian, terima kasih.